Siapa sabotaj hak 1MDB? Pengerusi Pasukan Petugas Wan Malaysia Development Berhad 1MDB Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyangkal dakwaan beliau pernah meminta bayaran melobi antara 20 juta US dollar dan 30 juta US dollar daripada Kerajaan Pentadbiran Tan Sri Mahyadin Mat Yassin untuk membantu firma tersebut memfailkan saman sivil terhadap Goldman Sachs di Amerika Syarikat. Beliau menafikan mengetahui kewujudan dokumen yang dibangkitkan oleh sebuah blog atau terbabit dalam komplot untuk membunuh watak bekas Perdana Menteri itu demi kepentingan politik. Saya tidak akan membenarkan mana-mana pihak menggugat misi badan petugas iaitu untuk mencadangkan penyelesaian terbaik kepada kerajaan berhubung perolehan semula aset 1MDB. Saya juga tidak berminat membabitkan diri dalam sandiwara politik tuduh-menuduh dengan orang yang merahsiakan identiti diri ketika menyebarkan fitnah melalui blog yang tidak boleh dipercayai, katanya dipetik portal Free Malaysia Today (FMT). Johari menyifatkan dokumen tersebut syarat dengan pembohongan. Fitnah terhadap saya ini semata-mata cubaan untuk menggagalkan kerja-kerja penting pasukan petugas ke arah mendapatkan semula dana awam yang dicuri selain mengenal pasti sama ada pihak yang merunding terma perjanjian dengan Goldman Sachs bertindak cuai sehingga perjanjian berkenaan tidak mengutamakan kepentingan kerajaan. Sungguh pun ia merupakan pihak paling terkesan, kata Johari. Menurutnya, beliau tidak memegang sebarang peranan dalam kerajaan pimpinan Mahyadin. Beliau menjelaskan ada membuat pertemuan dengan Mahyadin bersama Menteri Kewangan ketika itu Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz dan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun pada 30 Jun 2020 di Pejabat Perdana Menteri untuk berbincang tuntutan yang perlu diperolehi daripada Goldman Sachs. 3 hari kemudian, pada 3 Julai, beliau menghantar cadangannya secara bertulis kepada Mahyadin. Cadangan bertulis saya sama sekali tidak mengandungi sebarang rujukan kepada fee lobby atau apa jua bentuk fee yang saya dituduh menuntut, tegasnya. Johari berkata berdasarkan pemahamannya, cadangan bertulis itu diajukan oleh Mahyadin kepada Idrus pada 15 Julai 2020. Bagaimanapun, beliau terkejut apabila pada 24 Julai 2020, kerajaan sudah menandatangani dokumen Points of Agreement dengan Goldman Sachs. Ia disusuli pemeteraian perjanjian pada 18 Ogos 2020 yang merangkumi semua terma penyelesaian dengan Goldman Sachs. Bayaran modal pokok bond hanya perlu dilunaskan pada Mei 2022, bermakna kerajaan mempunyai tempoh cukup selesa untuk berunding, katanya. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau bersetuju dengan pandangan badan petugas bahawa kerajaan sepatutnya memperoleh pampasan jauh lebih besar daripada Goldman Sachs Group Incorporated berbanding apa yang dipersetujui. Dari awal saya anggap ia dibuat secara gopoh-gapah, maka ia timbulkan banyak persoalan oleh kelompok awal dahulu, kata Anwar di petik media. Malah dalam wawancara dengan Bloomberg Television pada Januari lalu, Anwar menuntut Goldman Sachs menghormati penyelesaiannya dengan kerajaan kerana peranan firma tersebut dalam skandal 1MDB. Beliau berkata firma Wall Street itu tidak seharusnya menggunakan kekuatan kewangannya untuk menentukan syarat. Kata Anwar, penyalahgunaan dana negara berdaulat itu berjaya dilakukan kerana institusi seperti Goldman Sachs bersubahat dengannya, iaitu bekas Perdana Menteri ke-6 Datuk Seri Najib Razak. Senario melibatkan Presiden Bersatu yang dikatakan membuat perjanjian yang tidak menguntungkan negara dengan Goldman Sachs perlu dilawat semula untuk melihat adakah berlaku penyelesaian tipu daya pihak yang mewakili 1MDB dengan firma kewangan antarabangsa itu. Penyelesaian pantas pada Julai 2020 dengan Goldman Sachs yang baru sahaja didapati bersalah di Amerika Syarikat kerana membantu dalam penipuan Malaysia sebanyak 6.5 bilion US dollar, kira-kira 25.8 bilion ringgit, melalui 1MDB kini menjadi tanda tanya. Malaysia menerima pembayaran tunai hanya 2.5 bilion US dollar, kira-kira 10.75 bilion ringgit, sedangkan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum itu telah menuntut lebih 9 bilion US dollar, kira-kira 38.69 bilion ringgit yang mencerminkan kos sebenar jenayah itu kepada pembayar cukai Malaysia. Siapakah agaknya yang cemburu dengan Johari sehingga sanggup mensabotaj usaha pasukan petugas untuk mendapatkan semula hak Malaysia menerusi 1MDB? Sudah tentu mereka yang ada kepentingan untuk menyembunyi fakta sebenar rundingan penyelesaian antara 1MDB dengan Goldman Sachs. Bau busuk bangkai gajah tidak boleh ditutup dengan nyiru.